Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Kumpulan saya iaitu saya, Aisyah Hanim binti Zamani, Nur Mastura binti Mat Husin, Nur Farah Izzati dan Nur Adila akan membentangkan tentang terapi muzik. Sebelum itu, pertama sekali saya akan membentangkan tentang definisi terapi. Terapi dalam konteks pendidikan ialah suatu kaedah untuk membantu seorang murid bertindak balas terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran. Konsep ini didasari daripada konsep kepelbagaian kategori individu berkeperluan khas. Dengan itu, kaedah terapi ini dapat membantu murid bermasalah dan ketidakupayaan pembelajaran mencapai perkembangan dari segi kognitif, emosi, sosial atau psikomotor. Seterusnya, terapi dalam pendidikan khas ialah salah satu kaedah yang digunakan dalam PDP di sekolah. Aktiviti ini dalam terapi dapat membantu murid menguasai suatu kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi muzik. Muzik adalah satu gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah dan menyenangkan. Konsep muzik ini bukan hanya terhad kepada bunyi instrumen semata-mata. Ia juga merangkumi suara manusia serta bunyi-bunyi di alam seperti bunyi burung, bunyi air terjun, bunyi lautan dan sebagainya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang definisi terapi muzik. Menurut The American Music Therapy Association (AMTA) 2006, terapi muzik adalah suatu intervensi secara klinikal dan berasaskan bukti saintifik. Tujuannya adalah untuk mencapai matlamat individu berhubung dengan terapeutik. Ianya dilakukan oleh seseorang yang profesional dan berkelayakan berdasarkan kepada hasil-hasil kajian yang lepas. Seterusnya, menurut McConnell et al. 2016 pula, terapi muzik ini adalah suatu terapi untuk meningkatkan kualiti hidup seseorang dengan memenuhi keperluan psikologi dan memudahkan komunikasi. Seterusnya, dua objektif yang disasarkan untuk murid berkeperluan khas. Yang pertama, murid dapat meningkatkan kemahiran komunikasi. Ini dapat dibuktikan oleh Melvinia pada tahun 2019. Music can be used as a good space for communication and expression to improve social skills. Objektif yang kedua adalah murid dapat meningkatkan kemahiran motor kasar dan motor halus. Menurut Khairiyah dan Nuraini Ahmad pada tahun 2016, penggunaan muzik dengan menggunakan nyanyian dapat melatih otot muka murid bermasalah pembelajaran. Berlandaskan teori kecerdasan pelbagai yang diasaskan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 dalam Siti Rahaya, Husni, Al-Ba'iyah dan Nik Nurul Huda pada tahun 2011, kecerdasan muzik adalah kebolehan mengesan irama dan lagu, mengenal, membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi. Dalam konteks teori muzik, seorang murid menjadi lebih sensitif terhadap irama, nada dan emosi muzik. Mereka juga berkebolehan menggunakan elemen asas muzik, bermain alat muzik dengan baik serta mampu mencipta lirik lagu. Langkah pelaksanaan aktiviti 1. Aktiviti yang dilakukan adalah dinamakan musical question, di mana guru akan menyanyikan lagu dan lirik yang berbentuk soalan sambil memainkan alat muzik iaitu hand drum dan drumstick. Bagi langkah 1, tempatkan murid dalam kedudukan melengkung menghadap guru. Guru akan mengatur kedudukan murid dalam bentuk melengkung sambil menghadap guru. Langkah 2, murid memegang alat drumstick. Guru akan memberikan 2 drumstick kepada setiap murid yang menyertai aktiviti ini. Langkah 3, guru memegang hand drum dan drumstick.
Guru pula memegang alat muzik hand drum dan drumstick yang akan digunakan semasa menjalankan aktiviti ini. Langkah 4. Guru menerangkan arahan permainan kepada murid. Terdapat 2 pusingan yang akan dilakukan dalam aktiviti ini. Langkah 5. Lagu dimainkan dan guru bernyanyi dengan lirik yang berbentuk soalan sambil mengetuk. Guru menyanyikan lagu sambil memainkan alat muzik iaitu hand drum dan drumstick. Langkah 6. Pada pusingan 1, guru menjawab sendiri soalan yang disoal. Bagi pusingan ini, guru menunjukkan demonstrasi kepada murid bagaimana untuk bermain dalam aktiviti ini. Jadi, guru akan bernyanyi dengan lirik yang berbentuk soalan dan guru juga akan menjawab sendiri soalan tersebut sambil guru bermainkan alat muzik itu dengan mengetuk drumstick ke permukaan hand drum. Dalam langkah ini, guru ingin murid lebih memahami bagaimana aktiviti ini dijalankan. Langkah 7. Pada pusingan 2, lagu dimainkan sekali lagi tetapi soalan diajukan kepada murid terpilih. Dalam langkah ini, guru juga akan menyanyikan lagu dengan lirik yang berbentuk soalan, tetapi soalan akan dijawab oleh murid pula. Guru akan menghalakan permukaan hand drum kepada murid terpilih untuk menjawab soalan yang ditanya sambil murid mengetuk permukaan hand drum dengan alat drumstick yang berada di tangan. Langkah 8. Murid menyambung nyanyian dengan menjawab soalan dalam lirik. Guru dan murid menyambung nyanyian lagu dengan lirik yang berbentuk soalan di mana guru bertanya dan murid menjawab. Langkah 9. Lagu dimainkan sehingga tamat. Langkah pelaksanaan aktiviti 2. Nama aktiviti ini ialah Dance With Me. Okey, untuk langkah pertama, murid berdiri dalam keadaan selesa dan bebas. Untuk langkah kedua, guru akan mengedarkan alat muzik marakas kepada murid. Seorang murid akan mendapat 2 marakas. Langkah ketiga, guru akan memberikan penerangan aktiviti secara ringkas mengenai aktiviti yang akan dijalankan. Langkah keempat, guru akan mainkan lagu. Langkah kelima, guru membuat pergerakan sambil menyanyikan lirik lagu yang dimainkan. Pergerakan ini ialah pergerakan bebas dan antara contoh-contoh pergerakan yang cikgu boleh lakukan ialah dengan mengangkat sebelah kaki, berlari setempat, menggoyangkan marakas ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah dan sebagainya. Pergerakan itu haruslah bersifat mudah dan senang untuk diikuti oleh murid-murid. Langkah ke-6, guru meminta murid membuat pergerakan bersama-sama.